Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. 'Ala Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang Allah masih memanjakan umur kita lagi dan masih memberi kesihatan tu pada kita lagi. Alhamdulillah, dengan panjang umur dan sihat dapat kita datang ke masjid, dapat kita memperbaiki diri kita lagi, dapat kita memperbanyakkan amal ibadat, betul amal ibadat, dan kita boleh menikmati nikmat-nikmat rezeki-rezeki dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Malam ni gila Quran tafsir yang kita duduk dari surah Az-Zariyat. Malam ni ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 sampai 23. Ayat panok-panok. Quran duduk dalam muka 521. Quran Al-Karim duduk muka 521. Ayat yang ke-15 iaitu innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Mula situ. Sampai di 23 iaitu mislama annakum tantiqun. Situ insya-Allah pada malam ni. Ayat 15 ni muka 521 521. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun.
فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Alhamdulillah, tu ayat 15 sampai ayat 23 surah Az-Zariyat. Kita habis minggu dulu nung kerata pertama surah Az-Zariyat ayat 1 sampai ayat 14 yang dikerak potong-potongnya yang dipotong oleh Imam Ibn Kathir. Kita dah lepas dah berkenaan dengan ayat-ayat yang Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan angin, berkenaan dengan awal di langit, berkenaan dengan perahu, kapal, malaikat. Itu Allah Ta'ala dah cerita yang benda tu kita dah lepas dah 2 minggu lepas dulu baru ni. Malam ni masuk maudhu' lain lah pula. Dan Imam Ibn Katsir dia kerak lagu tu ayat 15 sampai ayat 23. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Inna litakid. Sesungguhnya. Tak ada jadi kot lain. Sesungguhnya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Fi jannat, mereka akan berada dalam syurga. Wa uyun mata air macam tubik. Nikmat Allah SWT cerita dalam ayat ni. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil muttaqin lillahi azza wa jalla annahum yawma mi'adihim yakununa fi jannatin wa uyun. Imam Ibn Katsir ayat kata Allah Ta'ala cerita di ayat ni berkenaan dengan orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa mereka pada hari yang Allah Ta'ala janji nak beri balasan kepada mereka kerana mereka orang muttaqin, orang bertakwa, yakununa fi jannat, ala syurga, wa uyun, dan air mata air. Dan air tu be macam nampu, tanampu tu be. Duduk dalam nikmat, duduk dalam sedap. Bi khilaf ma ulaikal ashqiya, bersalah dengan orang-orang ashqiya, orang-orang yang celaka. Dan mau tu kena gapo? Minal azab wan nikal wal hariq wal aulal. Akan duduk dalam azab, seksa, kena belenggu, kena bakar. Tak samalah orang ashqiya. Ashqiya gu dengan suada. Orang bahagia seperti orang muttaqin akan berada dalam syurga, berada dalam nikmat. Allah SWT cerita royak belaka, Nabi royak belaka. Sebab tu gapo nama saja Islam kita mi kamta. Islam kita ada jawab serba ikut gapo benda. Allah Ta'ala cerita, ada cerita dengan betul-betul khusus benda, ada dengan umum. Mereka ni berada dalam syurga penuh nikmat, keseronok kesedap cukup lengkap yang berada dalam syurga yang Allah Ta'ala buat bui kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, muttaqin. Orang muttaqin, orang terima ajaran Allah, orang terima ajaran Rasul.
Di antara Al-Quran yang menjadi mukjizat yang kekal abadi sampai ke kiamat, tidak ada siapa boleh ubah Quran. Allah Ta'ala tidak beri peluang untuk manusia nak ubah-ubah bila tahu lalu kata tulisan itu atau pim tu telah pun diubah oleh manusia yang berniat tak baik. Bapa mereka ni duduk fi jannati wa uyun, mereka ni muttaqin. Bapa boleh kata panggil orang muttaqin, bapa dia duduk dalam syurga. Bapa tu boleh lagu tu bapanya. Bapa lagu tu. Allah Ta'ala kata akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Akhidhin, kata Imam Ibnu Kathir tafsir ambil pendapat hak Ibnu Jarir At-Tabari, dia kata amilina bima atahumullahu minal faraid, iaitu mereka tu akhidhin mana amilin, beramal. Mereka tu wa amal dengan apa yang Allah Ta'ala telah perintah ku jadi kewajipan fardu ke atas mereka, mereka buat. Kelima akhizin, kata Imam Ibn Kathir ambil pendapat hak Imam Ibn Jarir At-Tabari, kata amilin, orang beramal. Akhizin mana ambil. Imam Ibn Kathir ambil pendapat Ibn Jarir, kata amilin, orang beramal, orang buat amal apa yang Allah Ta'ala fardu kepada mereka. Sebab tu panggil muttaqin, sebab tu mereka boleh jannat, sebab mereka ni amilin, mereka beramal apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramalnya mereka dan melaksananya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak panggil kata muttaqin, nak boleh kata fi jannatin wa uyun, kerana mereka beramal. Sebab tu ayat-ayat Quran yang banyak-banyak lagi surah-surah yang lain, Allah Ta'ala kuat iman dengan aman. Bapa sahabat-sahabat yang mendapat radhiyallahu anhum diberi gelar oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar dan lain-lain radhiyallahu, kerana mereka membenar apa yang Nabi cerita. Mereka percaya, mereka beriman, mereka beramal. Dapatlah radhiyallahu pengesahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinkan rap rong sebagai doa kepada mereka radhiyallahu anhu. Sebab mereka ni amilin, beramal apa difardu oleh Allah Ta'ala. Mereka ni buat beramal. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kata Imam Ibn Kathir, qabla ay yafruḍa alaihimul fara'id kanu muhsinina fil a'mali aidha. Mereka ni sebelum Allah Ta'ala fardu kewajipan atas mereka ni orang baik, orang molek dah. Allah Ta'ala fardu semaya tahun yang ke-12. Berarti 12 tahun belum fardu semaya, semua doa akidah. Puasa tahun yang kedua hijrah, duk pertama, tahun pertama Madinah tak ada lagi. Zakat pun support tahun yang kedua. Haji lama lagi. Khilaf ulama, ada kata tahun 7, tahun 8, tahun 9.
Belakang benar. Tapi akidah, kepercayaan, keimanan sejak pada Mekah lagi dah mula-mula Nabi dakwah supaya beriman. Belum nak dapat fardu Allah Ta'ala, fardu amalan-amalan yang wajib buat, mereka ni kanu qabla dhalika muhsinin. Kata Imam Ibn Kathir, sebelum difardukan amalan-amalan fardu, amalan wajib, demo ni orang baik, orang molek dah. Orang baik, orang molek dah. Orang berjuruh dah, orang beriman dah, orang molek dah. Nah, orang comel dah. Lagu mana lagi? Allah Ta'ala cerita lagi sifat lagi mereka ni. Dapat muttaqin, dapat jannat, ada uyun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sani akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Belum fardu pun je orang baik, orang molek dah beriman dah. Lepas tu pula kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ni di waktu malam sedikit saja mereka tidur. Allahu akbar. Qalilan, sikit. Minal lail, daripada waktu malam, ma yahja'un, mereka tidur. Sikit mereka tidur. Mereka banyak beramal, banyak qiyamul lail, banyak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tengah hari mereka bekerja, berdakwah, menegak agama Islam, berjihad fi sabilillah. Bermalam pula mereka mengabdikan diri kepada Allah dengan ibadat-ibadat sunat. Sedikit mereka itu tidur, sikit saja mereka itu tidur, pakpon. Nah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tidur sikit. Allahu akbar. Kita banyak rehat, banyak tidur. Mereka sahabat Nabi lagi, bersama dengan Rasulullah, susah payah dengan Rasulullah. Pahala besar cekak dah tu, tak ada pergi boleh tanding dah tu. Walaupun ketua-ketua mazhab yang 4 tu mungkin dia lebih alim daripada sahabat-sahabat hak tak alim, tapi nak lebih dengan sahabat tak boleh. Yang mana sahabat saing hidup susah payah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni tak ada pia nak boleh tindih, tak ada pia nak boleh lebih daripada sahabat. Nak gelar kata sahabat beriman pada Rasulullah, temu beriman dan mati dalam iman dalam Islam, bawa sahabat. Syarat kena jumpa dengan Rasulullah, jumpa pula beriman, mati dalam iman dalam Islam, tu baru panggil sahabat. Nah, susah payah menegak Islam, senang susah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Kathir, kanu qalilan minal laili ma yahja'uni kabadu qiyamal lail fala yanamuna minal lail illa aqallahu. Sentiasa dia qiyamul lail dan dia sikit saja tidur waktu malam. Sikit tidur waktu malam. Mereka cergah, gagah dengan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun qiyamul lail, bangun bertahajud. Wabil ashar, dan di waktu sahur, waktu dini hari,
Hum yastaghfirun, mereka beristighfar pula. Di masa dini hari tu kita makan sahur tu masa dia. Masa piatu dia panggil makan sahur. Dan kita panggil makan sahur tu kan. Bukan makna nama bagi menu makanan kita dak. Masa piatu tu dia panggil sahur. Tapi sahabat wabil ashar, masa belum nak subuh tu, pukul 2, pukul 3, hum yastaghfirun, mereka beristighfar, minta keampunan dosa, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Amalan kuat dah, amalan banyak dah. Tengah hari, cara tengah hari, malam pula mereka berqiyamul lail, bertahajud, dan mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala pula. Pahala banyak, ada dosa mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Itu sahabat radhiyallahu anhum yang Allah Ta'ala cerita, kata mereka hidup lagu ni. Mereka hidup ni lagu ni. Tengah hari buat amal, buat khijau pun buat, amalan pun buat, malam bertahajud, qiyamul lail, di hari istighfar kepada Allah SWT, minta keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nashitu famaddu ila sahri hatta kana istighfaru bis sahar. Mereka ni cergah waktu malam duk ibadat, panjang masa hingga sampai waktu sahur, dan mereka beristighfar, minta keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Qatadah, kata Al-Ahnaf bin Qais, ayat kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Qatadah royak ha Ahnaf kata kanu la yanamuna illa qalila. Mereka tidak tidur kecuali sedikit saja tidur. La yanamuna illa qalila, tidak tidur kecuali sedikit. Maknanya tidur sikit, bukan mana tak tidur langsung. Tidur sikit. Kemudian Qatadah kata, Hak Ahnaf kata tu, summa yaqulu lastu min ahli hadhil ayah. Ahnaf kata, aku tak termasuk orang supaya dalam ayat ni. Aku tak jadi ahli ayat ni. Kerana tidur sikit, buat amal ibadat, dan di waktu dini hari mereka beristighfar. Sedangkan Qatadah dan Ahnaf ni orang borok, orang dia beribadat sangat-sangat dah, tapi dia kata dia bukan ahli ayat ni. Maknanya kalau aci ambil boh dalam ayat ni, dia tak boleh masuk dalam ayat ni. Dia royak dia sendiri, bukan orang lain royak dak, dia sendiri kata dia ni tak termasuk dalam ayat ni. Mana dia tak sapa kerik semasa ayat ni. Allahu akbar. Kalau mereka tinggi, walau mereka tu molek baik sangat-sangat dah, tapi ya dia bukan lastu min ahli hadhil ayah. Aku bukan ahli dalam ayat ni. Aku bukan ahli dalam ayat ni. Wa qala al-Hasan al-Basri, kata Hasan al-Basri, kana al-Ahnaf bin Qais, hak sat ni. Hak sat ni Qatadah royak hak Ahnaf kata. Hak ni al-Hasan al-Basri, orang alim, orang warak, Hasan Basri ni. Royak kata adalah Ahnaf bin Qais tu, dia katakan, yaqulu aradtu amali ala amali ahli jannah fa idza qaumun
qad bainunan ba'idan idza qaumun la nablu a'malahum kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Hasan Al-Basri ayat kata, Ahnaf kata, dibenterkan amaleku, tunjuk amaleku, diukur amaleku dengan amale ahli syurga. Didapati jauhnya beza kami tak sapa martabat amalan mereka kerana mereka tidur hanya sedikit. Masa lain semaya sunat qiyamul lail dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa yang paling baik, masa yang paling molek, iaitu masa sahur. Pukul 2, pukul 3 untuk qiyamul lail, untuk beristighfar kepada Allah SWT. Itu masa lebih comel sekali, lebih molek sekali. Tu malam tidur sikit buat amal. Yang keduanya, mereka beristighfar di waktu dini hari. Yang ketiga, wafi amwalihim, dan pada harta benda mereka. Segi harta pula, saat ni segi tuai sendiri tu. Amalan kuat, tidur sedikit, istighfar di waktu malam, dini hari. Mari pada harta pula, wa fi amwalihim, dan pada harta mereka, haqqul lisaili wal mahrum, mereka ambil menjadi hak as-sa'il, orang yang minta, wal mahrum, dan orang mahrum. Kedua-dua ni orang tak ada belaka, orang miskin belaka, susah belaka, kedua-dua tu. Tapi satu pertamanya sa'il, dia minta. Dia tak ada, dia minta. Minta sama dia tu, minta sama dia ni. Ada pun mahrum, dia tak ada juga, tapi dia tak minta. Buat kadang-kadang orang tak tahu kata dia tu juga sangat-sangat perlu kepada pertolongan. Mungkin dia tak minta kerana dia malu. Allah Ta'ala ayat kedua-dua. Dalam ayat lain pun ada lagi semacam ni. Maknanya orang mereka ni nak jadi orang muttaqin tadi, Allah Ta'ala ayat sifat-sifat sahabat tadi. Pulaknya segi harta benda mereka buat suku waktu ubik untuk wi pada as-sa'il, mana orang miskin yang minta, wal mahrum, orang miskin yang tidak minta. Kalau wi yang wajib dikatakan zakat. Kalau wi bukan zakat atau wajib, dan wi dengan suka rela, suka hati semakjai, kita panggil sedekah. Sedekah biasa kita panggil. Walaupun dia bukan biasa, bukan tamadah. Allah Ta'ala ada cerita dalam surah Taubah berkenaan dengan khairat. Satu jenis hamba Allah Ta'ala, iaitu orang munafiqin. Dia susah dan berat menatangi untuk nak buat khairat. Dia nampak kata buat khairat ni adalah rugi. Satu kerugian. Satu kerugian nak buat khairat. Kalau dia wi juga, dia hala juga, hala tu nak wi manusia tengok, ni orang lain tengok, orang lain puji. Dia rasa berat, rasa susah, bakhil berkenaan dengan harta benda yang Allah Ta'ala wi kepada mereka, tapi mereka bakhil untuk nak derma, nak khairat pada jalan kebaikan. Adapun orang ni wa fi amwalihim, dan pada harta benda mereka, harta yang Allah Ta'ala beri pada mereka tu, haqqun, satu hak,
Untuk bui kepada lisail yang minta wal mahrum dan orang yang tidak minta. Pada orang yang minta dan pada orang yang tidak minta. Kata Imam Ibn Katsir, lamma wasafahum bis salati, tak kala Allah Ta'ala sifat mereka dengan semaya, kanu minal laili ma yahja'un tu, di waktu malam sedikit mereka tidur, mana mereka dua amal semaya sunat. Mana setelah mana Allah Ta'ala sifat mereka dengan semaya, diikuti pula Allah Ta'ala sifat mereka dengan zakat dan buat kebaikan. Wa fi amwalihim, saat itu haqqul lisaili wal mahrum. Banyaknya ayat-ayat Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala reka semaya dengan zakat. Semaya adalah amalan badan. Semaya amalan tubuh badan. Panggil apa ni? Ibadah badaniyah. Ibadah bersangkut paut dengan tubuh badan. Tak kira miskin kaya, kena buat berlaku 5 waktu. Selagi mana mukallaf, akil balik, selama tu kena buat. Adapun zakat, ibadat juga, tapi ibadat maliyah, ibadat yang bersangkut paut dengan harta benda. Orang miskin, orang tak ada wajib buat. Pula ulama ada mengatakan bahawa Allah Ta'ala reka semaya dengan zakat. Ayat ni Imam Ibn Katsir kata setelah mana Allah Ta'ala ayat khas semaya, ayat khas zakat. Walau tidak duduk dalam ayat tullah pun. Dan banyak ayat-ayat aqimus salat wa atuz zakah reka lalu dah dalam ayat tullah. Ulama tafsir mengatakan semaya ni adalah ibadat yang kita buat di antara hubungi kita dengan Allah Ta'ala. Hubungi di antara hamba kita ni dengan Allah Ta'ala. Adapun zakat menjadi amalan yang bersangkut paut di antara sama-sama anak adik. Allah reka seorang kewajipan kita terhadap Allah dengan kewajipan kita terhadap sesama manusia. Bagi orang yang wajib tubik keluar bui, bagi orang yang tak ada berhak menerima, dia terima. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bui kepada yang minta dan wi kepada yang tak minta. Orang tak bui ke dia kerana kata dia ni ada, dia tak ada minta. Juga bui bila tahu, bui kepada orang yang mahrum tadi tu. Bui pada mereka. Kata Imam Ibn Katsir, amma sa'il, ada pun orang yang minta, fa ma'rufun, dikenal orang minta, dia minta. Dia tengok tu, yang tu yang minta. Orang kenal, orang tahu. Wa huwa allazi yabtadi'u bis-su'al. Dia duk minta sama dia tu, minta sama dia ni. Walahu haqqun, bagi dia hak. Kerana dia tak ada, dia minta. Orang pun tahu, orang pun nampak kata dia ni, dia tak ada, dia minta, dia minta. Nabi kata lisa'ili haqqun wa in kana jaa'a ala faras. Bagi orang minta ni ada hak dia, sekalipun dia mari naik kuda. Sekalipun dia mari tu berkuda, naik kuda. Sekalipun.
Wa ammal mahrum, adapun orang mahrum saat ni, faqala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa Mujahid. Nah, orang-orang lain lagi, wa huwa al-maharif alladhi laysa lahu fil islami sahmun, yakni la sahma lahu fi baitil mal. Duit baitil mal kerajaan Islam setengah tu tak ada ui kat dia. Tak ui ke dia. Dia orang tak ada juga, tapi tak ui ke dia. Nah, wala kasbalahu, tak ada khija. Tak ada khija dia ni saat ni. Nah, dhahak kata allazi la yakunu lahu malun. Dhahak kata orang tidak ada harta, tapi orang tak beri ke dia, mungkin kerana orang tak tahu. Dikatakan dia tu mahrum. Juga dia pun berhak, nah, berhak menerima, nah, zakat ke, pertolongan ke. Wa qala Qatadah wa Zuhri al-mahrum alladzi la yas'alun nasa syai'a. Orang tak ada minta. Nah, Qatadah dengan Zuhri kata mahrum ni orang tak ada minta. Ya tak ada, tapi tak minta. Buat dia orang tak tahu, kata dia tu juga tak ada, dia juga sesak. Nah, dia tak ada nak benda, tak ada nak makan, tak ada nak guna dalam keluarga dia. Nah, tulis sa'ili wal mahrumana, mereka ni orang muttaqin sini ni, harta benda dia ada menjadi hak bui pada orang yang meminta, miskin yang minta, dan orang miskin orang tak ada harta tapi tidak minta. Harta benda dia tu menjadi hak mereka ni. Wi kepada pertolongan macam mereka ni, keluar zakat wi kepada mereka ni. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fil ardi, dan di atas muka bumi. Atas muka bumi ni ayatul lil muqinin, banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah. Berbagai-bagai, segitu mohe ko bina ko, nah, binatang ko, banyak benda-benda tu menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala, sangat banyak atas muka bumi ni. Lil muqinin, bagi orang nak yakin tu boleh doa. Bagi nak yakin tentang kekuasaan Allah, nak beriman kepada Allah, boleh doa, kerana banyaknya ayat, tanda-tanda yang menjadi laktan kekuasaan Allah Subhanahu Taala, banyak-banyak sangat atas muka bumi. Banyak pada cukup untuk manusia nak mikir. Kalau mikir, khasani luah, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Allah Ta'ala buat mari di diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri tu, mu tidak mikir, mu tidak tengok ke diri kita sendiri. Allah Ta'ala buat kita sore-sore ni, mu tak mikir ke, mu tak tilik tengok ke tentang kuasa Allah Ta'ala, berarti adanya Al-Khaliq, pencipta, yang kita wajib beribadat kepadanya. Tengok diri kita, tak kena tengok luar gapo mana sekali. Tengok di tubuh kita sendiri, masing-masing tengok. Kata Qatadah sebagai tafsir ayat wa fi anfusikum afala tubsirun, man tafakkara fi khalqi nafsihi arafa annahu innama khalaqa, innama khuliq. Dia dibuat. Sekiranya seorang tu fikir, tengok tentang dia sendiri, dia tahu kata dia ni dicipta, dia dibuat oleh pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau mikir, mari tengok sendiri kita sendiri. Kalau masing-masing tengok, wa fi anfusikum, afala tubsirun, wa fis sama, langit pula, rizqukum wa ma tu'adun, di langit, sama langit, rizqukum, rezeki kamu, kata Imam Ibn Katsir, yakni al-matar, hujan. Bila langit tidak menurunkan hujan, kemarau, rezeki pun payah, tanam pun mapuh, tanam pun tak hidup pun tak gemuk, dia tak gemuk, ya tak tubik hasil leh. Bila puhu kayu, anak-anak kayu, rupuk pun tak subur, tak segar, lembu kambing pun jadi kuruh. Ya, jadi perkara yang banyak-banyak pergi kepada semua tu sakut baik kepada manusia kita belaka lah benda tu. Wa fis sama'i rizqukum, pada langit rezeki kamu melalui air hujan. Bukan tak turun langit turun jadi berah, jadi gandum gitu dak. Allah Ta'ala menurunkan air hujan menjadi sebab menghasilkan rezeki pada kita melalui air hujan. Wa ma tu'adun, dan perkara yang kamu dijanjikan, iaitu syurga. Allah Ta'ala janji, kata nak beri kepada kamu, wa ma tu'adun, yakni al-jannah. Kata Imam Ibn Katsir, yakni al-jannah, syurga. Apa dijanjikan oleh Allah SWT. Berarti Allah Ta'ala cedek siap dah. Hanya atas kita masing-masing nak ke tak benda tu. Kalau cik tanya jawab nak tak sen, nak belaka. Tapi nak boleh syurga tu kena beriman, kena beramal. Kewajipan atas kita sebagai anak, sebagai bapa, sebagai suami, sebagai isteri, semua tu ada kewajipan berlaku. Kita jadi anak, nak kena diaukan kita jadi bapa. Nak kena diaukan kita jadi jiran orang tu orang ni, kita jadi beradik dengan dia tu dengan dia ni. Banyaknya perkara-perkara menjadi kewajipan atas kita. Kewajipan itulah membawa kepada dapat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala tu, syurga tu. Fa wa rabbis samai wal ard, Allah Ta'ala bersumpah dengan dia sendiri. Allah bersumpah dengan dia sendiri. Fa wa rabbi, demi Tuhan, demi Tuhan langit dan Tuhan bumi. As-sama, langit, ard, bumi. Rabb mana Tuhan, Allah Ta'ala lah sininya. Tak ada siapa jadi Tuhan lain pada Allah Ta'ala, bagi langit, bagi bumi. Allah Ta'ala bersumpah demi Tuhan, Tuhan bagi langit dan Tuhan bagi bumi. Innahu lahaqqun, sesungguhnya benar tu, sungguh ti. Benar ada sungguh. Innahu lahaqqun, benar janji tu. Allah Ta'ala janji, apa nama yang Allah Ta'ala janji? Janji nak adanya kiamat, janji adanya syurga, neraka dan lain-lain lagi, semua tu lahaqqun, sungguh ti. มันจะเกิดขึ้นจริงๆอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สัญญาไว้เพราะbanyak kali Allah Ta'ala janji wayak tu. Kita mai misi dapat isi dah, kita tak janji kali dengan Tuhan, hai tak boleh. Kita tak boleh masuk le janji itu tu, tak boleh. Fa rabbis samai wal ardi, demi Tuhan bagi langit dan bumi, kata Allah SWT, innahu, sesungguhnya benda hak sanya tu, ma tu'adun tu,
Lahaqun sungguh tiมันเป็นความจริง bukan lok bukan royak untuk tahu saja. Royak nak takut gung musik dah. Benda tu lahaqun sungguh ti akan berlaku sungguh, mislama annakum tantiqun, sebagaimana kamu duk kecek-kecek. Nabi kita siapa, Rasul kita siapa, kata kiamat akan berlaku sungguh. Walau orang tak beriman, dia tak percaya tu tak ada kiamat. Sebetulnya orang yang beriman dia mengaku tak ada kiamat. Mudah kecek-kecek dah. Hak kiamat, hak beriman kata ada, hak tak beriman kata tak ada. Duk kecek dah benda tu. Allah Ta'ala nak berlaku sungguh ti ni. Mu nak kata tak ada ke, mu nak kata ada ke, ikut. Allah Ta'ala akan bui balasnya kepada manusia. Kata Imam Ibn Kathir, Allah Ta'ala bersumpah saat itu, min amril qiyamah, berkenaan dengan kiamat, wal ba'thi, bangkit hidup semula, wal jazai, balasnya, kainun la mahalah, ada mesti ada, tidak ada janda yang lain. Sebab tu Allah Ta'ala kata lahaqun tu, ada sungguh ti, ada sungguh ti hari tu hari balasnya tu. Tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu. Fala tasyukku fih, mutasada syak lah berkenaan kata adanya kiamat tu. Ada sungguh ti. Kama la tasyukku fi nutaqikum hina tantiqun. Sebagaimana mu tidak syaknya pada muduk kecek, muduk buah, muduk apa tu, ada sungguh ti hari kiamat. Ada sungguh ti. Gana-gana akan berlaku mengikut Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quranul Karim. Itu ayat yang ke-15 sampai ayat 23 surah Az-Zariyat. Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan orang-orang muttaqin yang akan mendapat balasan dari Allah, syurga dan mata air yang berada dalam syurga. Kerana mereka itu beriman dan percaya, mereka jadi orang baik, mereka buat amalan yang sunat seperti tahajud, qiyamul lail, mereka beristighfar, mereka keluar zakat, buat khairat, sedekah, kepada orang yang meminta dan kepada orang yang tidak minta. Maka Allah Ta'ala royak, sebagai kata, mu tengoklah kepada bumi, kepada langit, kepada diri kamu sendiri. Semua tu nak mikir, nak insaf, supaya menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik, yang sentiasa buat amal ibadat. Jika ada salah dan silap, maksiat dan derhaka pada Allah, maka wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur, waktu dini hari, mereka beristighfar pada Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala royak kuna sumbat atau kuna laksana orang-orang muttaqin yang mana kita sangat-sangat perlu ambil buat contoh, ambil buat tauladan, supaya kita juga akan mendapat berjaya. Kita berdoa supaya kita berjaya. Allah Ta'ala jadikan kita menjadi ahli syurga Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah saja untuk malam ni. Kita suk di ayat 23 surah Az-Zariyat. InsyaAllah dua minggu lagi, minggu depan hadis, 2 minggu lagi termasuk ayat yang ke 24. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin, iaitu cerita kisah berkenaan dengan malaikat dicari Nabi, pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. InsyaAllah bagaimana bila Nabi Ibrahim
tengok mereka ni tak kenal, tak tahu siapa orang ni dan berupa orang, tapi malaikat kau tu Nabi Ibrahim tak kenal lagi macam mana perasaan Nabi Ibrahim, gapo nama Nabi Ibrahim, dan akak dan hidayah kepada mereka makan sebagai tetamu. InsyaAllah ta'ala di 2 minggu lagi kita akan bersama dengan ayat 24 dan seterusnya insyaAllah. Itulah saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi